Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita mengucapkan tahmid, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah dapat berkumpul kita melalui talian, melalui Google Meet yang dianjurkan oleh SPAQ bersama dengan kita pada saat ini 83 orang dalam kita mengikuti, selain daripada bacaan Suratul Mulk, kita mengikuti pengajian tadabbur Al-Quran dari surah Al-Waqi'ah. Sebenarnya ini merupakan CD kali yang kelima tadabbur surah Al-Waqi'ah, yang mana sebelum ni kita sudah sebut tentang kelebihan surah Al-Waqi'ah itu pada pertemuan yang pertama. Kemudian kita sebut juga tentang siri yang kedua, iaitu golongan As-Sabiqun. Kemudian kita sebut juga pada pertemuan yang sebelum itu juga tentang golongan Ashabul Yamin, golongan kanan dan nikmat-nikmatnya. Pada siri yang keempat kita bicarakan tentang Ashabul Shimal, ciri-ciri golongan kiri dan ancaman dan azab yang diancam oleh Allah kepada golongan kiri. Maka pada malam ni, pada siri pertemuan kita dalam tadabbur surah Al-Waqi'ah, siri yang kelima, kita akan menceritakan tentang dalil ketuhanan Allah dan kekuasaan Allah dalam menghidupkan manusia setelah kematiannya. InsyaAllah kita fokus kepada direction perbincangan kita dari surah Al-Waqi'ah, muka surat 534, bermula pada ayat yang ke-57 sehinggalah pada ayat yang ke-74, insyaAllah. Jadi sebelum tu saya jemputlah kepada para jemaah, kalau ada mushaf di tangan kita yang ada terjemahan di bawahnya ataupun di sisinya, kita buka surah Al-Waqi'ah, kita lihat bermula pada ayat yang ke-57. Kita lihat makna tafsiran tadabbur dari surah ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Nahnu maknanya kami. Khalaqnakum yang menciptakan kamu. Allah sebut, kamilah Allah yang menciptakan kamu. Oh, kalau macam tu kata jamaah, Tuhan umat Islam ni ramailah ya. Allah ni banyaklah jumlahnya. Sebab apa? Allah sebut perkataan kami, bukan aku. Memahami bahasa Arab, jangan kita fahami dengan gramatikal ataupun tata bahasa dalam bahasa Melayu. Betul, kami dalam bahasa Melayu, ia merujuk kepada jumlah yang ramai. Tetapi kami dalam bahasa Arab, selain daripada merujuk kepada jumlah yang ramai, kami juga membawa maksud ta'zim, kebesaran dan keagungan Allah. Itu maksud dia. Kami di sini bermaksud Allah dan kerajaannya. Siapa kerajaannya itu? Terdiri dalam kalangan para malaikatnya. Maka kami di sini bukan bermaksud jumlah itu banyak. Bukan bermaksud Allah itu ramai. Tak. Kita yakin, beriman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Dah tu kenapa guna kami? Nahnu khalaqnakum. Kami yang menciptakan kamu, wahai manusia, kerana nak menunjukkan Allah dan kerajaannya, iaitu para malaikatnya. Itu maksud dia. Litta'zim, mengagungkan kebesaran Allah. Ayat yang ke-57 Allah sebut, Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kamilah yang menciptakan kamu. Kenapa kamu enggan mempercayai hari kebangkitan itu? Mereka katakan, Allah Ta'ala ni macam mana nak bangkitkan manusia balik?
kan tulang manusia tu sudah hancur, macam mana nak kumpulkan balik manusia di padang mahsyar? Semuanya sudah hancur lebur. Maka Allah sebut, kamu yang dulu tak ada apa-apa, kata Allah. Tak ada apa-apa pun. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala bangkitkan kamu, hidupkan kamu. Begitulah mudahnya Allah akan bangkitkan kembali kita dalam keadaan kita sebenarnya sudah ada pada sebelumnya. Mudah je bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mudah je Allah Ta'ala nak bangkitkan balik. Maka Allah sebut, kita ni berasal daripada mana? Afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kamu memikirkan kamu datang daripada air yang dipancarkan? Kita ni datang daripada air setitis air mani saja. Maka daripada air itu, maka kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk Allah bangkitkan kembali, ianya sangat mudah. Tapi ada orang tak percaya. Mustahilah manusia akan bangkit kembali dan sebagainya. Dia tidak meyakini hari kebangkitan tersebut. Ayat yang ke-59. Aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kamu yang menciptakannya ataupun kami yang menciptakan manusia itu? Allah sebut, manusia yang tak mempercayai tentang Allah menciptakan dia. Kamu ingat kamu ni datang dari mana? Adakah kamu ni datang daripada rahim ibu kamu, lalu kamu sangkakan mak kamulah yang ciptakan kamu? Tidak. Tetapi yang sebenarnya Allah menciptakan manusia. Tidak disyaratkan manusia itu wujud mesti ada bapa, mesti ada ibu. Tidak. Kerana kalau kita perhatikan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya, dihidupkan makhluk ini ada dalam 4 cara. Ada dalam 4 cara. Cara yang pertama, Allah jadikan makhluk dalam keadaan dia tidak ada ibu dan dia tidak ada bapa. Ini cara yang pertama. Allah nak buktikan kehebatan dia. Tak ada ibu, tak ada bapa. Dia boleh hidup. Siapa dia ni? Nabi Adam alaihissalam. Ini cara yang pertama. Ada orang juga hidup dalam keadaan dia tidak ada ibu. Tak ada ibu dia. Tetapi lahir daripada tulang rusuk lelaki. Siapa dia? Iaitu Hawa, lahir dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ini cara yang kedua, Allah ciptakan manusia. Cara yang ketiga, bagaimana manusia diciptakan? Allah ciptakan manusia ni, kalau tadi tanpa ibu, yang ni pula dia lahir tanpa bapa. Tanpa bapa. Ada juga yang lahir tanpa bapa. Ada ke Ustaz? Ada. Tanpa bapa. Siapa dia ni? Nabi Isa alaihissalam yang lahir dari rahim Maryam melalui tiupan ruh yang suci oleh malaikat. Ini yang ketiga. Saya tengok Niksum Kamis, Puan Niksum ada komen ayat apa dan surah apa. Untuk makluman Puan, kita sedang mentadabbur surah Al-Waqi'ah bermula pada ayat yang ke-57. Surah Al-Waqi'ah dalam Al-Quran muka surat 534, kita start tadabbur ayat yang ke-57. Dan ini merupakan siri yang kelima dah kita mentadabbur surah Al-Waqi'ah ini. Surah yang panjang jugalah, yang mempunyai ayat yang banyak, iaitu sebanyak 96 ayat. Kita sudah berada di hujung-hujung surah ini insya-Allah. Balik pada cerita kita tadi, cara yang ketiga Allah ciptakan manusia tanpa ada bapa, dia lahir melalui rahim ibunya sahaja. Siapa dia? Iaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini cara yang ketiga. Dan cara yang keempat, Allah Ta'ala hidupkan manusia dengan adanya bapa dan adanya ibu. Dan empat-empat proses penciptaan manusia ni sebenarnya ia membuktikan betapa mudahnya Allah menciptakan manusia daripada tidak ada kepada ada,
Dan begitulah lebih mudah untuk Allah hidupkan kembali manusia, dibangkitkan daripada kuburnya untuk dibawa ke mahsyar dalam keadaan manusia sebelumnya itu sudah ada. Maka Allah tanya pada ayat yang ke-59 tadi, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamukah manusia yang menciptakan ataupun Allah sebenarnya yang menciptakan? Ayat yang ke-60. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu qaddarna bainakum. Kamilah yang menentukan ajal kematian setiap daripada kamu. Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kami tidak sesekali dapat diambil alih oleh sesiapa pun. Allah menyebut bahawasanya takdir ajal ataupun kematian itu yang menetapkannya adalah Allah. Ketakutan tidak akan membawakan seseorang itu lambat mati. Keberanian tidak menjadikan seseorang itu cepat mati. Kerana apa? Takdir bilakah ajal itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Sebab Allah sebut, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menentukan ajal kematian manusia dan tidak ada sesiapa pun yang boleh menentukan ajal kematian manusia. Sebab itu kita sebut keberanian tidak akan menjadikan kita cepat mati. Ketakutan tidak akan menjadikan kita lambat mati. Betapa ramai kalau kita tengok para sahabat yang ingin mati syahid. Contohnya Khalid bin Al-Walid. Peperangan-peperangan disertainya. Tetapi takdir berkata tidak. Dia tidak mati syahid, tetapi dia mati di atas katil di rumah dia. Walaupun dia seorang yang berani. Keberanian tidak mempercepatkan kematian seseorang. Sebab apa? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Yang menetapkan ajal kematian itu adalah Allah. Bila kita meyakini takdir ajal kematian itu penetapnya adalah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ia memujuk diri kita daripada terlalu bersedih. Memujuk diri kita dari terlalu bersedih. Sebab apa? Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita boleh jadi ada dalam kalangan kita kematian orang terdekat, ahli keluarga dan sebagainya. Maka kita pujuk semuanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-60. Ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Maksudnya, bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu. Dan berkuasa pula mencipta kamu dalam bentuk yang kamu tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah Subhanahu wa taala boleh menggantikan satu kaum kepada kaum yang lain. Satu kelompok kepada kelompok yang lain. Kalau kita tengok betapa ramai dan banyaknya kaum-kaum yang terdahulu yang dimusnahkan, dimatikan dan tidak meninggalkan baka sisa walau seorang pun dalam kalangan mereka sampailah pada hari ini. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, itu satu tamadun yang hebat. Tetapi Allah berkehendak dimatikan keseluruhan kaum tersebut, digantikan dengan umat yang baru. Siapakah yang boleh menghalangnya? Tidak ada. Maka Allah sebut, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Kamu jangan sombong sangat. Kerana kalau Allah nak, bukan setakat kamu je, tetapi seluruh
kaum kamu pun Allah boleh gantikan dengan kaum yang baru jika Allah berkehendak. Itu maksud ayat tersebut. 62. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Maksudnya, dan bukankah kamu telah sedia mengetahui tentang penciptaan kamu buat kali pertama? Maka mengapakah kamu tidak mengambil peringatan bahawa Allah mampu pula mencipta kamu buat kali kedua di hari akhirat kelak? Ayat ini Allah Ta'ala nak mengatakan kepada mereka yang tidak mempercayai dengan hari kebangkitan. Adakah orang tak mempercayai adanya hari akhirat? Ada. Kita orang beriman, kita percaya kepada rukun iman yang keenam. Beriman dengan hari akhirat. Kalau kelompok Mu'tazilah dia tak percaya kepada adanya hari akhirat ini. Bagi mereka rukun iman itu 5. Dia tak percaya kepada yang dinamakan dengan adanya hari kebangkitan kelak. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, kamu dah tahu kan? Mudahnya Allah ciptakan kamu dulu daripada air je Allah ciptakan kamu. Apalah sangat untuk Allah hidupkan kamu kembali pada penciptaan yang kedua, iaitu nak bangkitkan manusia ke padang mahsyar. Itu lagilah mudah. Ada seorang pada zaman Nabi SAW. Namanya Al-Asi bin Wa'il. Al-Asi bin Wa'il. Dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia bawa tulang yang telah kering, tulang yang telah hancur, tulang yang sudah tidak ada daging yang membalutinya. Dia tunjuk kepada Rasulullah SAW tulang tersebut. Apa kata dia? Ayuhyi rabbuka hadzal 'idham. Bolehkah Allah Tuhan kamu wahai Muhammad menghidupkan kembali manusia melalui tulang ini? Maka Allah menurunkan satu surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Allah sebut, ayahsabul insan allan yajma'a idhamah. Patutkah manusia menyangka Allah tidak mampu membangkitkan kembali melalui tulang jemulang yang telah hancur itu? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan Allah boleh melalui tulang itu menyusun rata kembali jari jemari manusia yang sebelumnya sudah hancur. Jari jemari kita ni tulang-tulangnya yang halus, yang nipis, yang semua ni semuanya hancur, tapi di hari akhirat kalau Allah boleh susun kembali sebagaimana tersusunnya di dunia ini. Melalui tulang apa manusia dibangkitkan? Ada satu tulang namanya ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni tulang ekor yang paling lah. Kalau kita sentuh belakang kita tu ada tulang belakang, di hujung sekali tu macam naik sikit. Dia macam timbul sikit, itulah disebut sebagai ajbuz zanab. Tulang tu berpuluh tahun, beratus tahun, beribu tahun pun dia tidak akan hancur. Sebab itu, kalau kita korek kembali kubur yang puluhan, ratusan tahun sekalipun, kita akan nampak ada warna putih bersinar sikit. Itulah disebut sebagai ajbuz zanab. Melalui tulang itulah manusia akan dibangkitkan kembali. Cuba tuan-tuan cek, ada tak di belakang kita tu yang hujung sekali tu tulang ekor macam naik sikit ke atas. Kita rasa bonjolan sikit. Kalau tak ada, cepat-cepat komen. Kata Ustaz, saya tak ada ni. Nanti kita cek kenapa tak ada tu. Dia kena ada. Tulang last sekali, itu disebut sebagai ajbuz zanab. Tulang ekor yang paling last. Itu ayat yang ke-62. 63, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,
Afara'aitum ma tahrusun. Maka perhatikan pula apa yang kamu tanam. Tadi Allah ceritakan tentang penciptaan dia yang menghidupkan manusia dari air. Ini Allah minta kita berfikir tentang tanam-tanaman, pokok-pokok, buah-buahan. Apa kata Allah ayat yang ke-64? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. 64. Apakah kamu yang menumbuhkannya ataupun kami yang menumbuhkannya? Para jamaah sekalian, cuba kita ambil tanah yang tak bercampur dengan apa. Memang murni tanah. Kemudian kita biarkan tanah tersebut. Duduk berapa lama, kita akan melihat keluarnya rumput ataupun keluarnya tumbuhan ataupun keluarnya pokok. Asalnya tanah. Tak ada apa, tak ada biji benihnya, tidak ada butiran yang kita tanamnya, tapi tiba-tiba kenapa keluar rumput? Kenapa keluar pokok? Kenapa keluar daun? Siapakah yang mendatangkannya? Itulah Allah sebut ayat yang ke-64 tadi, antum tazra'unahu am nahnuz sari'un. Bahkan kalau kita tengok kan, daripada daging, kita biarkan daging tadi. Tak berapa lama kita seal, kita tutup daging tu, tiba-tiba kita tengok ada keluar, ulat-ulat keluar daripada daging tersebut. Datangnya daripada mana? Itu nak menunjukkan bahawasanya Allah boleh menciptakan daripada tidak ada kepada ada. Itu aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. 65. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Kalau kami mahu, nescaya kami jadikan tanaman itu punah ranah sehingga menyebabkan kamu terpinga-pinga begitu saja. Allah sebut kalau kami nak, kami boleh jadikan tumbuh-tumbuhan itu dalam keadaan mati, layu, daripada hijau menjadi kuning, sehingga kamu tidak dapat menikmati hasilnya. Tapi bukan begitu yang dikehendaki Allah melalui jalan ceritanya. Itu tentang tumbuhan. Kemudian kita lanjutkan 66. Inna lamughramun. Kamu akan berkata, wahai diriku, ruginya pelaburan kami. Dia akan kata, oh kenapalah yang kami tanam ni tiba-tiba mati. Dia akan kata begitu. 67. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami hampa tidak mendapat sebarang hasil. Ayat 68. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Allah nak cerita pula tadi tentang penciptaan manusia. Selanjutnya penciptaan tumbuh-tumbuhan. Daripada tanah je boleh ditumbuhkan rumput rampai. Ayat yang ke-68, Allah nak cerita tentang kejadian hujan. Proses kejadian hujan. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Perhatikan pula kepada air yang kamu minum tadi. 69. A'antum ansaltumuhu minal musni am nahnul munsilun. Kamukah yang menurunkannya dari awan sebagai hujan ataupun kami yang menurunkannya? Allah sebut, hujan yang kita terima ni, kalau di Selangor hari ni, lebat hujannya di Bangi khususnya. Ataupun di tempat-tempat lain. Hujan tu daripada mana sebenarnya? Kamukah yang turunkan ataupun kami yang turunkan? Dia datang daripada mana? Kalau kita berfikir dari sudut sains, betapa hebatnya ayat ini. Hujan, dia terhasil daripada apabila matahari memancarkan cahayanya ke air laut ataupun ke sungai ataupun ke tasik, maka berlakulah proses evaporation, penyejatan. Maknanya bila dipancarkan cahaya, air itu dia akan tersejak naik ke atas. Bila dia naik ke atas, dia akan membentuk gumpalan awan. Kumpulan awan-awan yang banyak,
maka dia akan jatuh ke bumi kerana daya tarikan graviti bumi, maka air yang jatuh itulah yang dinamakan dengan air hujan. Proses ini semuanya berlaku dalam ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tanya, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamikah yang mengatur ataupun kamu yang mengatur hujan tu berlaku, kata Allah. Ayat yang ke-70. Law nasha'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalau kami mahu, kami boleh jadikan ia masin. Maka alangkah baiknya kalau kamu bersyukur. Para jemaah sekalian, kalau kita tengok, air yang turun kepada kita tu dalam bentuk tawar ke masin? Air hujan tu dalam bentuk tawar. Sedangkan air laut masin rasa dia, betul tak? Tapi Allah dah tapis masinnya, dah tapis garamnya yang turun ke kita tu dalam keadaan tawar. Tujuannya apa? Supaya kita boleh minum. Itulah yang Allah sebut falaula tashkurun. Bersyukurlah dengan rahmat dan kebaikan Allah. Selesai bab air hujan. Kemudian seterusnya ayat yang ke-71. Sikit lagi para jemaah sekalian. Afara'aitumun nara allati turun. Yang terakhir, tidakkah kamu merenung api yang kamu nyalakan? Api yang kita nyalakan sama ada di dapur kita, melalui mancis, melalui lighter ataupun bagai-bagai yang lain. Allah sebut, أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Kamukah yang menumbuhkan pokok kayu bahan bakarnya itu ataupun kami yang menumbuhkannya? Dulu api ini terhasil daripada geseran. Pokok-pokok kayu yang kering digeser-geser-geserkan, maka keluar api, maka boleh masak. Maka Allah sebut api itu datang daripada mana? Sebenarnya dia datang daripada sumber yang Allah jadikan, iaitu pokok kayu. Semuanya berlingkar kepada kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala. Ini nak diceritakan melalui ayat-ayat ini. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. 63. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Kami jadikan api yang tercetus dari kayu itu sebagai peringatan tentang api neraka dan sebagai sumber kelesaan untuk para musafir. Allah sebut api-api yang Allah jadikan ni supaya kita beringat. Oh, kalau api di dunia panas, di hari akhirat kelak kalau tak kena gayanya lebih panas. Dan sebenarnya bukan saja sebagai peringatan tetapi sebagai kelengkapan kepada orang yang nak gunakan, nak memasak dan sebagainya. Allah sebut demikian. Kemudian 4 yang Allah sebut. Proses kejadian manusia, kemudian proses yang disebut sebagai tumbuhan, kemudian proses kejadian hujan, proses datangnya api, kemudian bila kita renung satu persatu kekuasaan Allah, apa yang kita nak katakan? Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bagaimana lafaz tasbih? Kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Semuanya tertakluk kepada kekuasaan Allah. Fasabbih, pujilah Allah bismi rabbikal azim, kerana nama Tuhanmu yang maha agung. Kerana bila kita lihat segala macam nikmat Allah ini, hendaklah kita selalu menyebut subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, selesai kita pada siri yang kelima pada malam ni. Insya-Allah pada kesempatan minggu hadapan, jika tidak ada aral, kita akan lengkapkanlah tadabbur dari surah Al-Waqi'ah ini. Bermula nanti pada ayat yang ke-75,
kita lengkapkan sehingga pada ayat yang ke-96 dan telah lengkaplah siri tadabbur secara sederhana sebenarnya secara online kita ini daripada surah Al-Waqiah. Dan selepas itu saya nak bagi homework lah kepada para jemaah yang belum hafal, kita minta hafalah surah ini insya-Allah. Yang dah hafal kita ucapkan tahniah dan moga-moga kita boleh kekal mengingatinya sampai bila-bila insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali majlis kepada moderator. Dipersilakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan suratul Mulk dan pengisian tadabbur surah Al-Waqiah sebentar tadi. Daripada perkongsian itu dapat kita mengetahui dengan kekuasaannya dia telah menciptakan sesuatu yang pelbagai jenis dan berlawanan. Air segar lagi tawar dan sejuk yang jika Allah menghendaki niscaya dia akan menjadikannya masin seperti mana air laut yang terbentang luas, dan dia juga telah menciptakan api yang dapat membakar dan daripada api itu juga dia dapat memberi kegunaan bagi hamba-hambanya. Dia jadikan semua itu sebagai manfaat bagi mereka dalam kehidupan dunia mereka dan dalam masa yang sama adalah sebagai peringatan tentang kehidupan di akhirat. Maka semoga dengan perkongsian tadi dapat kita sama-sama meneliti dan memahami juga mengambil ibrah dan jadikan panduan dalam menjalani kehidupan kita supaya kita bersungguh-sungguh dalam menjaga iman kita kerana tidak berbaloi kita menempah neraka sebagai tempat kediaman disebabkan kita tidak beriman dengan kata-kata Allah. Nauzubillah. Baiklah, sebelum kita berpisah, semoga kita diberikan rezeki untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz di masa akan datang, insya-Allah. Saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih moderator dan terima kasih kepada para jemaah sekalian. Bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Dan sahabat-sahabat semua.